Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya baru sahaja membuat satu laporan polis di IPD Kota Star berkenaan dengan 3 individu yang membuat ucapan dan juga laporan yang lebih kurang sama. Jadi saya rangkumkan laporan polis itu satu ke atas 3 individu yang saya maksudkan tadi, disebabkan oleh latar belakang ucapan dan kenyataannya juga lebih kurang sama, maka saya tidak buat laporan secara berasingan, tetapi hanya satu laporan. Laporan yang pertama yang saya buat adalah terhadap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor. Beliau adalah Menteri Besar Kedah, di mana dalam ucapan beliau pada 13 November semasa kempen pilihan raya pada hari itu ni, beliau antara lain dalam ucapan beliau di Tambun dalam jelajah PN Best. Dalam kempen itu antara lain beliau mempertikaikan ialah dia kata kat terhadap Datuk Seri Anwar tu satu cerita lah, tetapi ada juga dalam ucapan itu antara lain dia mempertikaikan proses keampunan diraja, keampunan penuh yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong pada masa itu pada 2018. Jadi asas kepada laporan saya adalah beliau seolah-olah mempertikaikan keampunan penuh diraja pada masa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan saya terhadap Yang Berhormat Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, dan ucapan beliau dibuat baru saja 27 pada bulan November 2022. Saya pun tak faham lah, mungkin sekarang ni sebab Piala Dunia kan. Piala Dunia sekarang kita melihat pasukan-pasukan utama dalam dunia main bola sepak. Jadi dia kata dalam perlawanan bola sepak ni peranan pengadil itu sangat penting. Pengadil lah yang boleh tambah masa kecederaan, memberi kad dan seumpamanya. Jadi ucapan itu dia buat selepas 4 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri. Seolah-olah faham orang ramai bahasa yang digunakan pengadil itu adalah Yang di-Pertuan Agong. Seolah-olah dia mempertikaikan lantikan Yang di-Pertuan Agong terhadap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi faham orang ramai begitu. Dan saya kira itulah niat beliau juga. Jadi lagi sekali nature-nya sama, iaitu mempertikaikan titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang Di-Pertuan Agong yang telah melantik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi dia kata ni pengadil ni agung lah kan. Jadi pertikai, pelekeh, permai. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni semua berkait dengan kempen pilihan raya ni. Tak puas hati, tak seronok pilihan raya sekarang Padang Serai. Itu salah seorang daripada calonnya adalah calon nombor 1 Yang Berhormat Datuk Azman Nasaruddin, calon daripada Perikatan Nasional. Sekarang masih Esko, masih Yang Berhormat Lunas. Beliau pada 26 hari bulan dalam ucapan kempen beliau, tempoh kempen
Dia sebut apa? Dia sebut, dia kata kerajaan yang dibentuk sekarang ni, dia sebut dua je, Pakatan Harapan dengan BNP Barisan Nasional. Dia kata ni kerajaan zina. Kita nak peringatlah kan, tuduhan yang sebegini berat, tuduh zina, tuduh benda-benda yang tak berakhlak. Saya kira janganlah kerana kempen, kerana nak menang, jangan sampai berakhlak sebegini rupa. Dan tuduhan ini lagi sekali setelah titah agung untuk memastikan bahawa negara kita ini ada kerajaan. Negara kita ini ada kerajaan setelah Tuanku Agung meminta supaya Pakatan Harapan bersama dengan Perikatan Nasional. Agung telah memberi peluang kepada Perikatan Nasional untuk bentuk kerajaan perpaduan unity government bersama dengan Pakatan Harapan. Tetapi dengan angkuh Presiden Perikatan Nasional, pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama dengan Tan Sri lagi sekali Haji Abdul Hadi Awang menolak. Bukan sahaja menolak secara mulut, secara verbal, secara oral, tetapi juga enggan menandatangani persetujuan untuk bentuk kerajaan yang disebut kerajaan perpaduan unity government. Jadi apabila Perikatan Nasional yang telah diberi peluang untuk menjadi partner kepada Pakatan Harapan dalam kerajaan unity government bersama dengan gabungan-gabungan lain yang lebih kecil, maka pilihan apa yang Agung ada? Agung sebagai yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai pilihan melainkan untuk melihat kepada gabungan-gabungan lain. Dan gabungan lain itu sebagaimana yang berlaku di Perak, sebagaimana yang berlaku di Pahang juga di atas konsep yang sama. Apabila pemenang majoriti tertinggi dalam konteks dan konteks Perak dan juga Pahang tidak boleh membentuk kerajaan, tidak boleh membuat gabungan dengan mana-mana gabungan lain untuk bentuk kerajaan, tak boleh. Begitulah juga dalam konteks negara apabila Pakatan Harapan tidak mempunyai majoriti dan telah diberi peluang kepada Perikatan Nasional untuk bentuk kerajaan, tapi dia tolak. Jadi bila dia tolak, Agung tidak mempunyai pilihan melainkan menitah supaya gabungan-gabungan ini, Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional, bersama dengan GPS, bersama dengan JRS, bersama dengan Warisan, bersama dengan bebas. Akhirnya UMNO membuat keputusan demi negara, demi titah agung, demi untuk membina kerajaan, maka Barisan Nasional telah membuat keputusan menerima titah ini, tidak ingkar, tidak dahaga dengan perintah ini. Akhirnya gabungan ini telah diterima dengan menerima Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jadi ini Agung yang titah, ini Agung yang cadang, ini Agung yang akhirnya Agung juga telah membuat satu mesyuarat khas Majlis Raja-Raja dan semua bersetuju. Dia kala itu boleh, dia kata ini kerajaan zina. Jadi saya nak peringatlah Yang Berhormat. Yang Berhormat tu rakan partner saya Esko hari tu ni. Yang Berhormat juga jangan lupa telah menjatuhkan kerajaan ni Kedah hari tu ni. Jadi dalam tempoh berkempen ni janganlah melampaui batas-batas begitu rupa sehingga tidak menghormati, sehingga ada unsur-unsur hina dan derhaka kepada perintah yang dikeluarkan oleh baginda Yang Di-Pertuan Agong. Jadi laporan saya ini kepada 3 individu yang terbabit yang saya sebutkan tadi ni, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Kedah, itu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi, Yang Berhormat Tan Sri Haji Abdul Hadi Awang Presiden PAS, dan juga Yang Berhormat Datuk Azman Nasruddin. Jadi saya minta supaya pihak polis segera, saya yakin akan ada lagi laporan-laporan terutamanya terhadap
Yang Berhormat Datuk Azman Nasruddin. Saya kira hari ini juga akan banyak laporan-laporan yang dibuat terhadap beliau, dan saya kira saya minta pihak polis supaya segera membuka kertas siasatan di bawah apa juga akta, di bawah apa juga seksyen, dan saya kira sudah tentu di bawah seksyen kanun kesiasaan, dan juga akta-akta yang berkaitan di bawah penyebaran multimedia. Sebab apabila kenyataan ini dibuat, ramai lagi pemain-pemain media baru, sama ada Facebook, sama ada TikTok, menggunakan bahan tadi untuk disebarkan ke seluruh negara, yang akhirnya ia memberi suatu keadaan yang tidak harmoni kepada rakyat, menghasut keadaan tidak harmoni, dan menjadikan suasana rakyat kita ini dalam keadaan yang orang kata apa, tidak selesa. Jadi tujuan report saya ini adalah untuk pihak polis, PDRM segera bertindak di atas bukan sahaja 3 individu ini, tetapi malah sesiapa pun yang berbuat demikian. Saya kira semuanya ini berhak untuk disiasat, dan akhirnya apa juga akta yang digunakan, seksyen berapa yang digunakan, kalaulah mereka-mereka ini melakukan kesalahan, saya kira mereka ini patut segera dikenakan tindakan untuk memastikan bahawa keharmonian negara kita, keharmonian kerajaan kita, sebab isu utama negara kita adalah untuk membina semula negara setelah krisis COVID. Selepas itu kita tidak lagi pulih sehingga sekarang dalam banyak aspek, dari segi ekonominya, peluang pekerjaannya, duit ringgitnya. Jadi sekarang ni berilah peluang kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang majoriti rakyat memberi kepada Pakatan Harapan untuk memerintah. Jangan ganggu jugalah. Kalau nak ganggu lagi lepas 5 tahun nanti. Demokrasinya begitu. Jadi jangan kita rasa kita tak selesa, hari itu dah buat langkah syaratan dah. Sekarang nak buat langkah apa pula? Jadi kita bagi amaran kepada mereka-mereka ini untuk tidak mempertikaikan, untuk tidak menderhaka, untuk tidak menghormati kepada institusi tertinggi yang di-Pertuan Agong. Jadi saya kira itu saja laporan saya pada hari ini. Kecuali kalau pihak media ada nak tanya, saya kira boleh. Tak ada apa-apa dah. Datuk, yang Azman Nes tu memang calon penasrai ya? Beliau sekarang adalah calon di petak nombor 1, mewakili Perikatan Nasional, yang akan berlaku pemilihan ataupun pilihan raya pada 7 Disember. Jadi dia salah seorang daripada 6 calon. Jadi sekarang ni dia berkempen lah. Jadi dalam kempen itulah akhirnya terkeluarlah benda-benda yang kita buat laporan pada hari ini. Jadi saya minta kepada beliau supaya berkempenlah dengan cara yang baik, berkempenlah dengan menyatakan dasar parti masing-masing, menyatakan manifesto masing-masing. Jangan duk kata pada individu, apatah lagi apabila menyentuh institusi agung. Jadi beliau adalah calon daripada Perikatan Nasional. Jadi kalau tak ada apa-apa, saya ucap terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.